Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Ahmad Nur Irsyaduddin Hasrom dan Sarofizah Haji Mahmud. Berita-berita utama malam ini. Seminar Revolutionary AI bagi penilaian hartanah dan pengurusan hak milik strata meningkatkan kecekapan peserta memberi perkhidmatan profesional. Rangka Kerja Akses dan Deskripsi Sumber RDA menyediakan garis panduan piawaian bahan sumber perpustakaan secara konsisten. Pertubuhan Institusi Geomatik Brunei BIG dengan kerjasama Lembaga Penilai dan Ejen Hartanah, Bovia dan AVA Cawangan Brunei menganjurkan seminar bertemakan Revolutionary AI bagi penilaian hartanah dan pengurusan hak milik strata. Seminar diadakan sebagai usaha meningkatkan kecekapan profesional yang berterusan di samping mendukung dan membantu pihak kerajaan memberi kefahaman kepada masyarakat umum mengenai hal ehwal geomatik seperti hak milik strata dan penilaian hartanah menggunakan kecerdasan buatan AI. Seminar sehari itu berlangsung di Kementerian Pembangunan. Hadir Dr. Dayang Nur Imtihan binti Haji Abdul Razak, Setiausaha Tetap Perancangan Guna Tanah dan Alam Sekitar Kementerian Pembangunan. Seminar menumpukan dua bidang utama, penilaian hartanah dan pengurusan hak milik strata yang menyentuh mengenai penyelidikan selok-belok pengiraan kelayakan unit untuk hartanah hak milik strata dan penggunaan algoritma pembelajaran mesin dalam penilaian hartanah. Harapan penganjur seminar adalah agar peserta-peserta akan dapat meraih ilmu dan pengetahuan mengenai dua topik yang dibentangkan oleh dua pakar yang didatangkan dari Australia dan New Zealand. Dengan ilmu yang diperoleh itu adalah diharapkan ahli-ahli akan dapat meningkatkan kecekapan mereka dalam memberikan perkhidmatan profesional kepada klien atau pelanggan-pelanggan mereka sama ada di pihak kerajaan ataupun pihak swasta. Rangka Kerja Akses dan Deskripsi Sumber RDA berfungsi sebagai panduan dalam usaha menyediakan garis panduan piawaian untuk menerangkan dan menyusun bahan sumber secara konsisten dan berkesan. Sehubungan itu, Universiti Brunei Darussalam UBD melancarkan bengkel mengendali sumber perpustakaan menggunakan piawaian katalog RDA. Diadakan di Perpustakaan UBD, bengkel selama 4 hari itu bertujuan meningkatkan kemahiran dan pengetahuan para profesional perpustakaan dalam membuat sumber, katalog sumber menggunakan piawaian terkini. 27 profesional perpustakaan menghadiri bengkel berkenaan yang turut melibatkan perbincangan dan pengalaman pembelajaran secara kolaboratif. Melalui kerjasama dan perkongsian pengetahuan itu, para peserta diharap dapat memacu perubahan positif dan menyumbang kepada persekitaran maklumat yang lebih mudah diakses dan inklusif. Kejadian rumah roboh di Kampung Setia B mencederakan seorang penghuni rumah. Ikuti bahan beritanya seketika nanti. Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah hari ini menerima kemasukan 38 pelajar bagi sesi pengajian 2024-2027. Kemasukan itu merupakan pengambilan bagi pengajian peringkat diploma tertinggi. Hadir Awang Muhammad Yusri bin Haji Wasafillah, Ketua Bahagian Kerajaan dan Projek Khas Bank Islam Brunei Darussalam BIBD. Majlis merupakan acara kemuncak program Minggu Orientasi yang diadakan bermula 29 April lalu. Pengisian majlis termasuk penyampaian kitab qiraat kepada siswa dan siswi baharu diikuti bacaan ikrar. Siswa-siswi
Delegasi Sekolah Menengah Pengiran Isteri Hajah Mariam Serasa bertolak ke Republik Singapura bagi membuat lawatan ke Sekolah Menengah Boon Lai di bawah program Sekolah Berkembar Negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura. Disertai oleh 12 pelajar dan seorang timbalan pengetua, program 5 hari itu bertujuan menyediakan landasan untuk berkongsi maklumat, idea serta pengalaman dan amalan terbaik dalam pembelajaran dan pengajaran. Kebanyakannya aktiviti merangkumi dari segi pembelajaran dan pengajaran, dan pelajar-pelajar tersebut akan mengikuti kelas-kelas yang diadakan di sekolah tersebut dan ikutlah program yang telah ditetapkan. I hope that with this program I will be able to learn their ways of studying and their secrets to good methods of studying, and I'm very excited to be here. Harapan saya adalah untuk mengetahui berbagai macam experience dalam kehadapan program ini dan juga boleh mengetahui culture darang mereka ini. Sebuah rumah di Kampung Setebi roboh kira-kira pukul 9 pagi tadi. Semasa insiden tersebut, seorang penghuni rumah cedera di bahagian kaki dan dibawa ke Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha. Jabatan Bomba dan Penyelamat menerima panggilan pada pukul 9.30 pagi dan anggota bomba dari Balai Bomba Sungai Kebun dikerah ke tempat kejadian untuk memberi bantuan. Rumah tersebut didiami oleh Awang Abdul Azim bin Harun bersama isteri dan 3 orang anak. Pada masa ini, para mangsa tinggal di Kampung Belimbing Subuk. Kejadiannya dalam 9 lapis macam itulah. Lepas tu saya baru bangun. Tiba-tiba dengar bunyi macam mana lah, ada atap gugur tu. Kalau saya berusaha pasal saya tahu rumah ni kan rubuhan. Kami memang tahu sudah. Saya kawanku di dalam tu kira anak buah lah. Jadi saya melihat mencari ke dia. Cari-cari ada yang keluar dengan luka-lukanya lah. Hamba kena telefon oleh penduduk kampung di sini beritahu ada yang rumah rubuh. Jadi hamba pun mengambil tindakan menelpon pihak Jabatan Bomba, pasukan polis Raja Brunei, Jabatan Elektrik, JKR bagian air. Lepas itu saya hubungi Jabatan Daerah bagian Kampung Air dan pihak Japim. Penggantian meter pintar USMS langkah mitigasi bagi memastikan bekalan tenaga elektrik tidak terjejas semasa proses TID rollover. Perincian mengenainya seketika nanti kembali selepas ini. Sebagai salah satu usaha bagi penambahbaikan ke atas Treasury Accounting and Financial Information System TAFIS, Jabatan Perbendaraan di Kementerian Kewangan dan Ekonomi telah melaksanakan proses peralihan e-invoice ditukar menjadi Government Vendor Portal atau GVP pada 1 April 2024. GVP adalah portal layan sendiri atau self-service yang akan membolehkan pembekal-pembekal atau vendors yang berminat untuk menyertai sebuah harga ataupun tawaran yang dikeluarkan oleh kementerian-kementerian dan jabatan-jabatan serta menghadapkan tuntutan atau invoice setelah memberikan khidmat pembekalan atau perkhidmatan kerja kepada mana-mana agensi kerajaan. Pembekal adalah dikehendaki untuk mendaftar secara dalam talian atau online melalui laman sesawang www.tafis.gov.pn untuk mengakses GVP dan menekan ikon New Registration. Manakala bagi pembekal-pembekal yang sudah pernah berdaftar di dalam portal e-invoice adalah masih diperlukan untuk mendaftar semula di dalam GVP. Garis panduan bagi tata cara pendaftaran boleh dimuat turun melalui laman sesawang dengan menekan ikon User Guide. Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk dimuat naik bagi pendaftaran ke dalam GVP adalah seperti berikut. Salinan sijil pendaftaran syarikat, salinan penyata bank.
Bagi pembekal yang memerlukan bantuan untuk mendaftar di dalam GVP, bolehlah menghadiri sesi vendor klinik yang diadakan bermula 1 April 2024 hingga 31 Mei 2024 bertempat di Bilik Mesyuarat 3, Tingkat 1, Bangunan Kementerian Kewangan dan Ekonomi semasa waktu bekerja. Bagi sebarang pertanyaan atau kesulitan semasa membuat pendaftaran, sila hubungi Pusat Perkhidmatan Pelanggan PPP melalui talian 23834444 atau dengan menghantar email ke tafis.ppp@mofi.gov.bn. Beberapa hari sahaja lagi Syawal sampai ke penghujungnya, namun sambutannya masih lagi diadakan. Hangi Industri Sendirian Berhad pagi tadi mengadakan majlis silaturahim sempena sambutan Hari Raya Aidilfitri. Sambutan seumpamanya merupakan satu kesempatan bagi komuniti Hangi Industri mengeratkan hubungan dan ikatan silaturahim. Ia juga platform untuk memberi penghargaan kepada mereka yang menyumbang kepada kejayaan industri berkenaan. Jabatan Perkhidmatan Elektrik JPE dan DST Network Sendirian Berhad DSTN memaklumkan kepada orang ramai mengenai peralihan token identifier TID rollover dan program kebangsaan penggantian meter elektrik kepada sistem meter pintar Unified Smart Metering System USMS. TID rollover merupakan isu global yang akan menjejaskan semua meter prabayar di seluruh dunia yang menggunakan sistem token berpandukan kepada Standard Transfer Specification Association STS dan dijangka berlaku pada 24 November 2024. Berikutan itu, para pelanggan di seluruh dunia termasuk negara Brunei Darussalam yang menggunakan meter berjenama Star, Inhe dan Plessy tidak akan dapat menerima token elektrik dan akan mengakibatkan bekalan elektrik terputus. Bagi sistem meter pintar USMS yang mula diperkenalkan pada Oktober 2022, pelanggan yang menggunakan sistem USMS tersebut tidak akan terjejas oleh proses TID rollover memandangkan operasi sistem berkenaan tidak berasaskan penggunaan token. Sehubungan itu, bagi memastikan bekalan elektrik yang berterusan kepada semua pelanggan, pihak JPE dan DSTN akan menguatkuasakan secara mandatari program kebangsaan bagi penggantian sistem meter pintar USMS. Dalam proses penggantian tersebut, sebarang baki token atau kredit elektrik bagi meter prabayar sedia ada akan dipindahkan ke akaun sistem meter pintar USMS dalam masa 3 hari waktu bekerja. Pihak JPE dan DSTN ingin menegaskan penggantian meter prabayar kepada sistem meter pintar USMS adalah percuma dan pelanggan USMS tidak akan mengalami sebarang perubahan pada tarif elektrik sedia ada. JPE dan DSTN menyeru orang ramai untuk memberikan kerjasama sepenuhnya bagi kerja-kerja penggantian yang dijadualkan di bawah program kebangsaan tersebut. Orang ramai juga akan dimaklumkan terlebih dahulu sebelum kerja-kerja penggantian meter elektrik dilaksanakan. Maklumat lanjut mengenai meter pintar USMS, layari laman sesawang www.usms.com.pn. Manakala mengenai TID rollover, layari laman sesawang Persatuan STS di www.tidrollover.com. Pendaftaran peperiksaan Brunei Cambridge GCE peringkat O, AS, A dan IGCSE bagi bulan Oktober-November 2024 kini dibukakan sehingga 20 Jun 2024. Borang pendaftaran dan keterangan lanjut bolehlah diperoleh di kaunter Jabatan Peperiksaan Pusat Perkhidmatan setempat Kementerian Pendidikan, Blok C, aras bawah bangunan lama Kementerian Pendidikan, Lapangan Terbang Lama Brakas semasa waktu pejabat dibuka atau memuat turun borang dan maklumat melalui www.moi.gov.pn. Jabatan Peperiksaan hanya akan menerima borang pendaftaran yang lengkap pada Isnin hingga Khamis 8 pagi hingga 11 pagi dan sebelah petang 1.30 petang hingga 3 petang.
dan Sabtu 8 pagi hingga 10 pagi. Borang pendaftaran peperiksaan yang lengkap dikembalikan ke kaunter Jabatan Peperiksaan Pusat Perkhidmatan setempat Kementerian Pendidikan tidak lewat 20 Jun 2024. Kerja-kerja penyambungan paip air baru ke paip air inlet tangki air utama Lakyun akan dilaksanakan esok 7 Mei 2024. Jabatan Kerja Raya dalam siaran medianya memaklumkan kawasan yang terlibat keseluruhan Mukim Labu dan sekitarnya. Kerja penyambungan bermula pukul 10 malam sehingga kerja-kerja selesai. Kawasan yang terlibat akan mengalami gangguan bekalan air atau tekanan air rendah terutama di kawasan tanah tinggi. Separuh jalan di persimpangan Jalan Delima 2 berdekatan pusing keliling Jalan Kebangsaan ditutup sementara. Penutupan disebabkan kerja-kerja pembaikan ke atas penutup lurang pembentungan. Jabatan Kerja Raya menasihatkan para pengguna jalan untuk mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang telah ditetapkan. Jalan raya di persimpangan lampu isyarat J1, Jalan Elizabeth 2, Jalan Stony dan Jalan Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin juga akan ditutup sementara. Penutupan akan dilakukan pada 8 hingga 15 Mei ini pukul 11 malam hingga 4 pagi bagi kerja-kerja pemasangan loop sensor.